Bagi bahagian payroll, di sini anda akan belajar tentang cara-cara untuk mengeluarkan payslip ataupun gaji staf anda di dalam sistem Office Central. Yang di mana sebelum anda mengeluarkan gaji-gaji ini kepada staf anda perlu membuat setting-setting awal seperti payroll profile, adjustment. Di bahagian configuration anda akan nampak ada settings, payroll group, banks dan juga adjustment purposes. Langkah pertama yang anda perlu buat adalah di bahagian configuration. So anda boleh going through the button-button yang ada kat bahagian ini, ataupun anda boleh tengok daripada modul onboarding, iaitu daripada function ini. So anda boleh klik di bahagian ini. So, cuba tekan start now. So langkah pertama yang anda akan buat adalah anda akan pilih setup payroll country. So bila anda klik di bahagian ini, anda akan pilih nama negara anda yang sekarang. So by default anda akan pilih by Malaysia sahaja. So tekan save changes. Alright, so settle untuk step yang pertama. Step yang kedua, anda akan set up bank anda. Cuba nak klik di bahagian itu. So di sini anda akan tambah senarai bank yang anda guna untuk pembayaran gaji. So saya nak ingatkan di sini, kalau anda dah tambah bank di dalam global configurations, so anda tak perlu nak tambah senarai bank lagi di bahagian ini. Sebab apa? Bila anda tambah di dalam global configuration tadi, so dia akan automatic tambah sekali di dalam bahagian payroll ini. So untuk menambah bank baru, so anda boleh masukkan, contohnya saya letak CIMB Bank. Shortcut saya letak CIMB sekali. And then bank saya akan pilih CIMB Bank. Contohnya saya masukkan saya punya bank account number. Contohnya saya letak Swift code, routing ID anda boleh dapat pada kod-kod yang diberikan oleh anda punya bank. So anda kalau anda tahu apakah kod tersebut, anda boleh masukkan. Begitu juga dengan address dan juga description. Jika anda mahu masukkan, anda boleh letak. Kalau anda tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Seterusnya anda hanyalah tekan button save sahaja. Okay, your changes has been saved. So bila anda tekan back to list, anda akan nampak bank tersebut dah pun ditambah masuk. Right, so itu untuk step yang kedua. Yang ketiga pula, anda akan buat setup payroll group. So cuba klik di bahagian ini. So anda akan nampak di sini adalah anda mahu menambah grup yang sedia ada bagi tujuan pembayaran gaji. So grup di sini bermaksud adalah macam mana anda define untuk pekerja tersebut dia bekerja berapa hari dalam sebulan. So di sini contohnya saya letak ini adalah pembayaran gaji yang standard. Okey. Duration saya akan letak biasa. And then di bahagian ini adalah bahagian yang paling penting, iaitu salary calculation type. So anda boleh pilih fixed number of days per month. Anda boleh pilih based on total number of days in the month, ataupun based on total number of days between cut off, based on 5 working days per week Monday to Friday in the month. So anda boleh pilih daripada sini. Contohnya kalau saya letak fixed number of days per month, so paling biasa iaitu paling orang akan guna iaitu cari yang inilah, iaitu fixed number of days per month. Dan dia akan buat 26 hari bekerja. Apakah jam dia bekerja dalam sehari? Contoh saya letak 8 jam. And then di bahagian di bawah ini anda akan letakkan overtime. Bagi rate overtime staff-staff anda yang bekerja bawah grup ini standard. Contohnya bagi pekerja saya yang standard, grup yang ini, untuk pembayaran overtime saya akan letak by multiplier. Okay, anda boleh pilih di sini sama ada anda nak pilih multiplier ataupun fixed value. So contoh yang saya boleh bagi fixed value adalah untuk sejam dia bekerja dia akan dapat RM10 contohnya. Anda akan letak 10 di sini. Kalau multiplier pula di sini adalah dia akan kira by jumlah yang dibayar bagi sejam dia bekerja waktu biasa. Contohnya kalau sejam dia bekerja dia dapat RM10. So bila anda letak sini 2, so dia akan kali 2 by jam biasa dia bekerja. So 10 kali 2 dia akan dapat RM20 untuk sejam dia bekerja. Okey, dapat. So anda hanya letak 2 kat sini mungkin. Seterusnya kalau yang hari cuti biasa rest day Sabtu Ahad, mungkin kalau dia OT sejam dia akan dapat 1.5. So ni saya letak 1.5 lah paling biasa kan, kita letak 1.5. Ini satu saja. And then public holiday pula mungkin dia akan dapat double. So kita letak 2. Per day di sini adalah bermaksud so dia akan bekerja sehari lah, waktu Sabtu Ahad tu dia kerja sehari kiranya. So tu ikut company. Ada yang letak kalau dia bekerja sehari waktu biasa, kena masuk pukul 9 habis pukul 6 waktu biasa, dia akan kira rate yang biasa satu saja. Ada juga company yang dia akan letak 1.5.
So depends company tuan dan puan macam mana. So tak satu je lah Okay, dan di bahagian ini adalah overtime contribution setting. So kalau ada jumlah overtime yang dibayar tu ada contribute ke mana-mana contribute ke mana-mana statutory macam EPF ke, ada penolakan EPF, OT tersebut, ada penolakan QAP, SOSO dan sebagainya, anda boleh tick mana-mana yang berkenaan. Kalau OT dia dapat bersih, tak ada apa penolakan, so tak perlu tick apa-apa. And then tekan sahaja button save. Dan seterusnya saya akan pergi ke step yang keempat, iaitu setup payroll profile. So bila saya tekan setup, saya perlu create payroll profile untuk setiap staff saya yang ada di dalam company. Contohnya bila saya tekan yang ini, create payroll profile. So inilah apa yang saya perlu letak. First saya akan letak basic salary. Saya letak 2000 lah Salary type mungkin saya akan pilih sama ada gaji bulanan, gaji harian ataupun gaji per jam. Kalau saya pilih per jam, maknanya sejam tu dia bekerja, dia akan dapat RM4. So maknanya kalau saya buat gaji jam, saya perlu buat basic salary dia sebagai RM4 lah. Kalau saya buat monthly, barulah saya letak basic dia 2000. Okay, and then salary payment frequency pula. So di sini kalau gaji tu dibayar sekali sebulan, anda akan pilih once a month. Kalau gaji tu dibayar twice a month, 2 kali sebulan, anda akan pilih twice a month. Contoh paling biasa saya akan pilih once a month sahaja. Payroll group saya akan pilih yang group yang saya buat tadi. So 26 hari bekerja saya pilih yang standard. Fixed allowance, so untuk fixed allowance ni adalah mana-mana allowance yang dia tak ada apa-apa penolakan. Kerana kalau dia datang kerja ke, tak datang kerja ke, dia still akan dapat allowance yang kita letak di sini. So ni sesuai untuk fixed allowance untuk yang director kita. Kalau yang untuk pekerja biasa mungkin tak letak kat sini lah, kita akan buat dalam adjustment nanti. Okay, dan dia ada overtime ataupun tidak, so kita tick sini dia ada overtime. And then bank dia, so kita letaklah bank dia, CIMB Bank. Okay, and then dia punya bank account number staff kita tadi. Okay, so currency Malaysia ringgit lah. And then bahagian EPF, so kalau ada mana-mana penolakan EPF, anda akan tick dulu di bahagian ini, anda akan masukkan EPF number. Seterusnya anda akan pilih employee contribution type. So dekat sini anda akan nampak ada 6 option lah, iaitu first kali user demand percentage. Untuk user demand percentage, anda akan letak manually berapa persen yang anda nak letak. Mungkin kalau 9%, mungkin anda nak letak 7%, so anda boleh ubah dari sini. Seterusnya kalau ada percentage auto, so kat sini bila anda klik di bahagian ini, dia akan automatic ikut rate penolakan percentage yang EPF, mengikut EPF punya table yang dicetakkan oleh kerajaan, ikut law. So kalau anda nak lagi senang, follow the requirement of government law, anda boleh pilih percentage auto sahaja. So, begitu juga dengan ini, percentage auto. So should be dia kat sini tolak 11%. Employer dia akan tolak 13%. Employee 11%, employer 13%. Okay, dan kat sini ada fixed amount, percentage user demand percentage. So ini adalah penolakan 2 kali. So kalau saya letak fixed amount, saya akan letak berapa ringgit lah saya nak tolak, mungkin 200 saya nak tolak, letak 200 siap-siap. Kalau saya buat fixed amount plus percentage, saya letak sini 200, saya letak sini berapa persen saya nak tolak. So dia akan tolak 2 kali. Faham So saya biar sini normal, saya akan letak percentage auto sahaja. Seterusnya kalau ada penolakan bagi QAP, anda perlu tick di bahagian ini, masukkan QAP number, percentage sama ada nak tolak dalam bentuk percentage ataupun nak tolak dalam bentuk fixed amount. Beza dia kalau percentage anda akan letak berapa persen nak tolak. So sekarang 17.5%. Atau mungkin nak tolak fixed amount. So fixed amount ni anda akan letak berapa amount nak tolak tu siap-siap. Mungkin 200 nak tolak, so letak 200. So itu kalau ada penolakan bagi QAP untuk yang pencen Seterusnya adalah untuk contribute ke SOSO. So saya tick di bahagian ini untuk SOSO, saya masukkan SOSO punya number. And then saya akan pilih SOSO kategori. So saya kategori di sini dia ada 2 jenis, iaitu employment injury and validity and employment injury only. So kalau yang pertama ni employment injury and validity, dia adalah untuk staff kita yang bekerja kurang daripada 60 tahun. Lebih daripada 60 tahun anda akan pilih yang employment injury only. Kurang daripada 60 tahun, saya pilih yang ini, and validity. Seterusnya type saya akan pilih sama ada fixed amount ataupun percentage auto. Pun sama, kalau percentage auto ni kami dah tetapkan siap-siap berapa persen nak tolak ikut law yang sepatutnya ditolak lah oleh Perkeso tetapkan. Kalau fixed amount anda akan letak berapa ringgit nak tolak siap-siap. So ini nak lebih selamat, kita akan buat percentage auto sahaja. Begitu juga dengan EIS. So EIS ni untuk papasan, so kita boleh tick di sini first. Maknanya kita nak ada penolakan EIS lah.
Saya akan masuk EIS punya number, contoh saya letak. Dan saya akan pilih type dia sama ada percentage ataupun fixed amount. Dan seterusnya kalau jika anda ada penolakan bagi PCB, so mungkin kalau yang PCB tu sepatutnya gaji dia adalah 3,400 yang ke atas. So kalau ada PCB, mungkin anda akan tekan button yang di ini, contribute to PCB. Pastikan ada tick di bahagian ini. Dan anda akan letak PCB punya number. So di bahagian type anda akan ada 3 jenis type, iaitu satu automatic calculation, second percentage of salary, dan yang ketiga adalah fixed value. So untuk percentage of salary dan juga fixed value, saya rasa anda dah faham lah, iaitu kalau fixed value ni anda letak siap-siap berapa ringgit nak tolak, percentage berapa persen nak tolak daripada gaji, ataupun kalau untuk yang automatic calculation adalah calculation yang disiapkan ataupun mengikut calculation yang diintegratekan kepada LHDN. So calculation tu dia akan efek daripada anda punya maklumat isteri dan juga anak yang dah isi dalam HRMS, dan juga efek di bahagian ini. So anda perlu pilih residential status sama ada resident ataupun non-resident. PCB calculation type ada 3 jenis, iaitu normal remuneration, returning expert program dan juga knowledge worker at specific region. Kalau yang normal remuneration ia adalah penolakan yang biasa, yang paling common lah. Kalau yang returning expert program adalah untuk mana-mana pekerja kita yang dia belajar di luar negara. So apa yang dia belajar kat luar negara tu, dia applykan knowledge yang dia gain tu di dalam tempat kerja kita. So kita akan start dia sebagai returning expert program. Dan seterusnya yang terakhir adalah knowledge worker at specific region. Kalau yang untuk knowledge worker at specific region ni pula, dia adalah untuk pekerja-pekerja ataupun untuk syarikat-syarikat yang di mana dia di tempat yang tertentu sahaja. Contoh saya boleh bagi dekat Iskandar dekat Johor. So dekat situ dia punya mata wang, dia punya nilai harga barang dia mungkin lebih tinggi daripada biasa. Pembayaran gaji pun mungkin lebih tinggi juga daripada biasa. So tu kita akan ambil sebagai knowledge worker at specific region. Dan seterusnya kita akan pergi ke bahagian zakat pula. So saya nanti sini. So kalau ada contribute ke zakat, anda akan tick di bahagian ini, and then anda akan masukkan zakat number. Contoh saya letak zakat kategori, anda akan pilih sama ada single, dah berkahwin, berapa orang anak. And then anda akan pilih sama ada type dia, zakat table, percentage of salary, fixed value ataupun convert all tax to zakat. Kalau anda pilih convert all tax to zakat ni, anda akan contribute semua hasil daripada PCB ni ke dalam zakat. Kalau zakat table adalah berdasarkan anda punya basic ataupun anda punya net salary nanti. So berapakah amount yang perlu dibayar bagi zakat. Ini mengikut zakat table yang mana lembaga zakat dah berikan kepada kami. So ikut table zakat lah. So kalau anda pilih zakat table, anda tak perlu masukkan value berapa, dan anda hanya perlu pilih negeri dia sahaja. Kalau yang pilih percentage of salary dan juga fixed value, anda perlu letaklah berapa ringgit yang nak tolak. Kalau yang berapa persen nak ditolakkan sebagai value. Seterusnya kalau ada penolakan bagi PSMB ataupun HRDF, so anda perlu tick sini, and berapa persen untuk contribute kepada PSMB. Lebih 2% kan? So itu kalau ada. Dan di bahagian bawah ini adalah untuk shortcut bagi adjustment. So untuk adjustment nanti kita akan buat dahulu di dalam ini nanti. So ini kita hold on sekejap. So mana-mana adjustment yang dah pernah buat sebelum ini, dia akan show di dalam ini. Mau kepada shortcut key lah. Dan kita akan tekan button save. Alright, so itu saja untuk bahagian payroll profile. So saya panggah yang ini, saya patah balik kepada onboarding. Saya akan pergi kepada step yang kelima, add adjustment purposes. So bila saya tekan add adjustment purposes, bila saya tekan add new. So bila saya tekan add adjustment purposes, bila saya tekan add new. So kat sinilah apa yang anda akan buat untuk adjustment. So adjustment yang saya cakap di sini, dia mungkin boleh macam salary adjustment, mungkin boleh jadi macam allowance transport, allowance minyak, tol dan sebagainya, allowance kedatangan dan sebagainya. So kiranya macam penolakan dan penambahan daripada basic lah, kiranya macam allowance apa semua. So di situ anda akan buat daripada sini adjustment, dinamakan adjustment. So adjustment di sini bermaksud boleh jadi dua benda, penolakan dan juga penambahan. So first sekali anda akan pilih adjustment purpose. So mungkin saya akan buat allowance, kedatangan. Shortcut saya buat ELK negation, saya buat allowance kedatangan lah.
And then adjustment type saya akan buat sama ada boleh pilih lah, sama ada kalau pada ni adalah penolakan PTPATN, tabung haji, CP38 dan sebagainya, anda boleh pilih di sini. Contoh kalau yang allowance kedatangan ni saya akan pilih others lah, saya pilih allowance, others paling sesuai. And then allowance kedatangan. And then untuk allowance kedatangan ni, so dia adalah penambahan duit kita, betul. So kalau penambahan duit kita, anda jangan tick di bahagian deduction ni. Kerana kalau anda tick di bahagian ini, dia akan tolak. So kalau allowance kedatangan, anda tak perlu tick ke mana-mana sini. So allowance kedatangan ni ada tak contribute ke mana-mana territory, sama ada penolakan DPF ke, kuap, susu dan sebagainya. So kalau ada, anda boleh tick sini. Kalau tak ada, anda tak perlu tick di bahagian ini. Itu saja. And then saya tekan je button save. Okay. Dan saya pangkah. So seterusnya bila saya patah balik, saya akan nampak step yang ke-6. Barulah saya applykan adjustment yang saya buat tadi kepada staff saya dekat nombor 6. So anda boleh tekan di bahagian ini, apa new tab. Okay, cuma di sini anda boleh buat adjustment dalam bentuk multiple adjustment. Untuk bahagian tab adjustment, anda boleh pergi ke bahagian ini, adjustment. So anda nampak ada view list. So ini anda nak tengok adjustment yang sebelum ni, anda pernah buat sebelum ni. Kiranya semua adjustment yang anda pernah buat lah. Dekat add new, anda akan apply adjustment untuk staff anda. Kiranya buat satu-satu. Kalau add bug ni, anda akan buat multiple adjustment. So anda nak buat secara lump sum terus. Satu orang boleh dapat multiple adjustment, ataupun multiple adjustment boleh direct kepada seorang staff. Tak ada masalah. Contoh nak lagi mudah, saya akan tunjuk dahulu yang add new ni dulu. So bila anda tekan add new ni, anda akan buat adjustment kepada staff anda. Dia buat satu-satu lah. So first saya akan pilih nama staff saya. Okay, and then saya akan pilih adjustment purpose. So purpose of adjustment saya akan ambil yang saya tambah tadi. Apa allowance kedatangan yang ini. Advance tak adalah. And then adjustment description. Kedatangan bagi bulan 3 contohnya. Bulan Mac. Remarks tak ada, adjustment reference number pun tak ada. Ini optional. Kalau yang penolakan PTPTN, mungkin anda boleh masukkan PTPTN punya reference number. So untuk allowance kedatangan, kita akan letak calculation type dia jenis apa. So dekat sini anda akan nampak ada 5 jenis type of calculation. Kalau anda pilih fixed value, anda akan letak siap-siap 200 kat sini. Mungkin 200 lah dia akan dapat. Cukup 200 straightforward. Kalau anda buat based on salary calculation formula, so kat sini pula kalau anda letak 200 kat sini, dia akan mengikut pembayaran macam mana anda proses gaji. So kalau anda proses gaji, biasanya kalau kita proses gaji, kita ada letakkan unpaid leave berapa, betul tak? So kalau unpaid leave dia ada 2 hari ke 3 hari ke, kayaknya dia akan tolak sekali lah amount yang mungkin sehari unpaid leave dia akan tolak 100, betul. So nanti daripada basic dia 2000, dia akan dapat 1900. Macam tu juga dengan adjustment ni. So kalau anda letak 200 ni, so tiba-tiba dia ada satu unpaid leave. So unpaid leave dia bukan dia akan tolak RM10 contohnya. So dia akan dapat 150 sahaja kalau dia ada unpaid leave. So tu kalau anda pilih calculation type yang jenis based on salary calculation formula. So seterusnya kalau anda pilih percentage of basic salary, so berapa persen. So kat sini straightforward, anda letak berapa persen nak tolak. Mungkin 2% ke, mungkin 3%. Sorry, untuk tambah lah kalau kita pilih lawan kedatangan ni. Mungkin 50%. Kalau yang percentage of gross salary pun sama, anda akan pilih berapa persen berdasarkan gross dia. Multiply number of days working. So di sini anda hanya letakkan berapakah nombor tu sahaja. Kiranya kalau berdasarkan sehari dia bekerja, dia akan dapat mungkin 100. So 100 yang dia tu, kalau anda letak 1 kat sini, dia akan dapat 100 lah. Kalau anda letak 2, dia akan multiply 100 dia hari bekerja tu, dia akan kali 2 kat sini, dia akan dapat 200. So paling sesuai saya rasa untuk allowance kedatangan ni, saya akan letak fixed value sahaja. So kiranya allowance kedatangan ni saya letak, dia akan dapat terus 200 straightforward. And then date effective saya akan letak ni untuk bulan Mac. So untuk bulan Mac saya filter bulan Mac 1 hari bulan hingga bulan Mac juga 31 hari bulan. So katalah kalau adjustment yang dia setahun ditolak, so anda boleh filter lah 1 Januari hingga 31 Disember. Pay run number, so kalau tadi anda pilih yang gaji dibayar 2 kali dalam masa sebulan, so kalau yang 2 kali tu anda boleh pilih lah sama ada penolakan ni ditolak untuk gaji yang pertama ataupun gaji yang kedua.
Kalau yang gaji dia anda pilih yang sekali sebulan saja, so biar default biar satu saja. Sebab gaji dikeluarkan sekali kan, payslip dikeluarkan sekali je kan sebulan. So dan anda tekan je button save. Alright, so itu saja anda nak applykan adjustment kepada staff. Seterusnya step yang terakhir anda akan nampak dekat proses salary, pembayaran gaji lah. So bila anda tekan add new, so di sini kat sinilah apa yang anda akan buat, anda akan proseskan gaji anda kepada staff. So tadi saya nak proses gaji untuk bulan 3. Saya filter tahun, filter bulan, okey, parent number 1. So saya pilih berapa hari bulan, saya bulan Mac lah. And then bulan Mac juga 31 Mac. Katalah saya proses gaji 1 Mac hingga 31 Disember, 31 Mac. And then saya akan pilih staff mana yang saya nak proses gaji. So kalau anda nak proses gaji untuk semua staff anda perlu tick kat sini je. Okay, pastikan dia tick kat sini kiranya saya nak proses gaji untuk semua orang lah. Kalau saya nak proses gaji untuk seorang staff saya je, saya akan pilih nama staff yang saya buat tambah tadi, kayak ini. So saya pastikan saya tick kat bahagian kotak ni. And then bila saya dah tick kat sini, saya akan tengoklah dia punya nyak AWH dan sebagainya ni. Ini adalah kiraan OT anda. So tadi dalam paragraph kita dah buat rate overtime. So dekat sini barulah kita letak berapa jam dia yang dia buat OT. So kalau H ni berapa jam? Contohnya dia buat OT untuk AW ni after work, dia buat 3 jam OT, kita letak 3 sini. Kalau dia buat sehari, letaklah 1 sini. Ni day. So rest day pula mungkin dia buat OT 2 jam kan. So kita letak 2 di sini. Okey, so bila kotak anda jangan tengok kat kotak yang hujung kanan sekali ni, ada kotak hujung ni. So ini adalah UPL, iaitu stand for unpaid leave. So katalah kalau dia ada buat unpaid leave untuk dalam bulan tersebut, mungkin sehari dia buat unpaid leave, so anda boleh letak 1 sini. Kalau tak ada, kosong, so dia kosong lah. Seterusnya, orang anda dah klik, pastikan anda tick di sini. Anda dah masukkan OT dia. Kalau tak ada OT, dia akan nampak macam ni lah. Tak ada kotak. So ni ada kalau anda buat dia tak ada OT langsung, dia tak keluarlah kotak tersebut. So then langkah seterusnya apa yang anda perlu buat adalah anda akan tekan button proses ini. Okey, bila tekan button proses, so dia akan proses lah untuk bulan 3. So kita nampak yang nama Aisyah mana. Okey, ni yang saya proses tadi. So macam itulah cara dia untuk anda proses gaji anda. So bila dah habis proses tu, anda boleh tengok detail, anda boleh finalize, anda boleh delete, anda boleh download slip tu dalam PDF. So cuba klik bahagian ini. So inilah contoh PDF file bagi payslip anda. Okey. Alright, so itu sahaja dalam onboarding. So kalau anda pergi ke onboarding, itu sajalah step yang anda perlu buat. Kiranya step yang paling penting anda perlu explore adalah itu dahulu. So now baru kita boleh go back ke button-button yang ada di dalam ini. So configuration kita dah cover dalam onboarding tadi. Seterusnya pair profile di bahagian ini anda boleh nampak. Kat sinilah apa yang anda akan buat. Anda akan create pair profile untuk setiap staff anda di bahagian ini. And then salary slip anda boleh nampak anda punya salary slip, ataupun anda boleh view semua salary slip yang anda pernah buat sebelum ni. Adjustment, anda boleh applykan adjustment kepada staff di bahagian ini. And then last sekali adalah untuk report. So untuk report pula anda boleh nampak ada summary report, ada detail report. So ni pun berdasarkan yang anda dah proses gaji tadi. Nampak pastikan anda dah proses gaji baru ada akan keluar. So untuk download report ni anda boleh nampak button yang Excel ni ataupun PDF. Just klik kat button tu, dia boleh download terus report tersebut. Sama ada summary, detail, monthly dan juga annual. Seterusnya anda boleh nampak banking. So dalam banking ni adalah anda nak proseskan text file kepada staff anda, yang di mana contohnya anda nak uploadkan text file ni dalam CIBB channel. So that apa-apa yang anda dah proses daripada sini, so dia akan proseskan lah gaji ni berdasarkan text file yang anda proses daripada sini. So cara dia, anda akan pilih contohnya kalau saya nak keluarkan text file dalam bank CIMB, saya pilih CIMB, saya pilih bank saya, dan saya pilih tahun, okey, bulan yang saya dah proses tadi gaji. So saya tekan button generate sahaja. So bila saya tekan button generate, dia akan keluarkan text file saya yang saya nak proses. So boleh tengok net salary, EPF, SOCSO, income tax, zakat dan sebagainya. So ni kiranya saya nak uploadkan file TXT tersebut dalam CIBB channel.
And then kita ada statutory. Untuk bahagian statutory pula, anda boleh nampak anda nak download report-report macam EPF, SOCSO, IAS, LSDN, Zakat, KUAP dan juga PTPTN. Contohnya saya tunjuk untuk yang EPF. So saya nak keluarkan borang A contohnya. So saya akan filter EPF, saya akan pilih bulan Mac contohnya. Report pula saya pilih dalam bentuk PDF. So saya boleh pilih sama ada Word ke Excel ke. Contoh yang sekarang saya tunjuk yang dalam bentuk PDF. Dan tekan je button generate ni. So dia akan keluarkan borang A dalam bagi EPF dalam bentuk PDF. Okay, ni contoh dia nampak. Okay, and then kalau yang untuk SOCSO dan sebagainya, anda boleh pilih klik je kat bahagian ni. Contohnya untuk SOCSO pula, saya ambil bulan 8A, saya ambil bulan contoh bulan Mac lah. Dan saya keluarkan dalam bentuk PDF. So saya tekan je button generate. Okay, ni untuk yang per case pula. Okay, itu contoh dia. Tapi yang penting untuk anda keluarkan report tersebut, anda kena pastikan anda dah proseskan salary untuk staff-staff tersebut dalam proses di sini Dan seterusnya tu dalam report juga anda boleh nampak allowance by location, deduction forms, deduction by location. So ini semua adalah berdasarkan apa yang anda proses gaji tadi. So itulah sahaja apa yang ada dekat dalam payroll ni.